Assalamualaikum, welcome back to Life of Pim with me, Pim. Yes, kali ni video kita nak buat pasal SBS guys. So, ramai yang request dengan aku nak suruh buat balik pasal SBS. Yes, aku akan buat pasal SBS. Tapi kali ni lain sikit guys. Sebab kali ni kita nak cover ke semua SBS. Kita bukan nak cover pasal SBS untuk Straw Hat, SBS untuk Shishibukai, SBS untuk Worst Generation. No. Kita akan cover daripada startnya SBS tu, iaitu dekat volume 4 sampai yang paling latest. So video ni akan berterusan. Bukanlah kita nak cover keseluruhan 90 volume satu video guys. Kalau itu memang takkan upload sampai bila-bila lah guys. Memang penat gila nak edit kan. Korang pun memang tertidur lah tengok video ni. Sebab kiranya macam ni, aku akan go through one by one dekat PC ni. Tapi masa aku edit nanti, aku akan cut lah mana-mana yang tak penting. Aku akan just tunjuk dengan korang mana yang aku rasa sesuai lah untuk share dengan korang. Sebab yalah banyak babe soalan dia, tak perlulah kita nak go through semua kan. Kita just akan mana yang aku rasa best lah untuk share dengan korang. So SBS ni dia start dekat volume 4, okay? Volume 1, 2, 3 belum ada. So untuk yang kurang faham volume ni apa, okay, so volume ni dia merangkumi beberapa chapter lah. Selalunya dia akan ada dalam 200 lebih page macam tu. So macam aku ada volume 1 ni, memang khas daripada Jepun guys. Sayang gila aku benda ni. Kawan aku pergi Jepun, so aku minta dia belikan satu totally bahasa Jepun, totally fresh from Jepun. Memang aku sayang gila. Saja nak share. So dalam satu volume ni dah ada dalam 8 chapter lah. So 208 page. So kalau kita tengok go through, dia mungkin akan berubah. So ada 216 page, 200 page, 224 page. And then even kalau kita go through sampai volume paling latest, volume 97 pun, yes, dia ada dalam 200 page and dia cover dalam 9 ke 10 chapter macam tu lah. So itulah dia volume. So dalam volume ni selain pada SBS, dia ada benda lain jugalah. Dia ada Usopp Gallery Pirates. Yes guys. So Usopp Gallery Pirates ni di mana diorang kumpul lukisan-lukisan yang peminat hantar dekat Oda. So dia akan tunjuk kat sini lah. Dan Usopp kononnya akan komen lah guys tu. Sebab Usopp kan kira macam artis kan dalam cerita One Piece. So kalau kita tengok, benda ni berterusan sampai ke volume 78. Apa jadi lepas volume 78 aku tak tahulah. Tak apa, ini tolak ke tepi sebab kita bukan nak cakap pasal benda ni. Let's go pergi dekat volume 4 punya SBS. And aku just nak remind dengan korang lagi sekali, sebabkan ini adalah volume lama gila, volume 4. So ada kemungkinan SBS punya soalan ni benda yang kita dah tahu jawapan dia lah kan. Sebab yelah ini all the way back tahun 1998, 99 kan guys. So ada benda kita mungkin dah tahu. So kalau ada benda yang kita masih belum tahu pada waktu tahun tu, tu memang best gila. Itu yang kita nak cari. Okay, so aku akan go through one by one. Okay, so aku jumpa satu yang menarik guys dekat chapter 30 page 90. Aku akan terus translate dalam bahasa Melayu guys. Okay, so ada orang tanya Oda, macam mana Oda namakan karakter dalam cerita dia. So Oda pun jawab, kebanyakannya dia pilih untuk bagi sedap lah, nampak sesuai dengan karakter yang dia buat tu. Tapi dia juga dalam masa sama tak menafikan yang kebanyakannya diorang juga adalah datang daripada a real name pirate. Maksudnya datang, dia menggunakan nama pirate yang betul lah. Aku rasa kita kena try check One Piece. So now kita pergi dekat cbr.com. So aku nak check nama pirate mana yang Oda ambil untuk dia buat dalam cerita dia. So kat sini kita nampak nombor 10 adalah Blackbeard. Aku rasa Blackbeard ni memang semua orang kenal lah, especially kita boleh tengok dalam cerita Pirates of the Caribbean kan. Seterusnya kita ada Roronoa-Zoro. Seterusnya kita ada Charlotte Lin. And then kita ada Jewelry Bounty. Seterusnya kita ada Edward Newgate. So Edward Newgate ni pun nama yang sama datang daripada Blackbeard tadi, iaitu tadi kan Edward Teach kan, tapi Oda tukar jadi Marshall D. Teach. So yang Edward tu dia letak dekat Whitebeard lah. And then kita ada Lafitte. Betul ke sebutan aku? Lafitte ke Lafitte? Aku dah lupa. Seterusnya kita ada Eustace Kid. And then kita ada Basil Hawkins. Oh, and then kita ada My Man. Kita ada Silver Relic juga. Aku tak tahu pun. Menarik. Dan yang terakhir adalah Ace Drake, merupakan seorang pirate English yang famous di zaman Elizabeth Queen Elizabeth kot dulu lah. Now kita tahulah 10 nama yang Oda dapat inspirasi daripada pirate yang betul kan. Okay, now kita continue dekat volume 4 punya SBS. Okay, ini pun menarik guys, aku nak share dengan korang. Dekat chapter 31 page 110, apa ukuran pinggang Nami? Dia nak sangat tahu. Oda best ni cara Oda jawab. Dia jadikan benda ni macam drama lah. Ada dialog kat situ. So Oda pun jawab, hey, itu soalan yang sangat jujur. Tapi untuk terus terang, aku pun tak tahu. Tapi aku akan pergi ukur. So Nami pun reply, apa dia? Saiz aku? Sorry guys. Kau buat aku terkejut Nami. Kau kat sini ke? Boleh tak aku nak ukur pinggang kau? Tak ada masalah. Tapi harga dia mahal. Berapa harga dia? Mahal gila. Aku tak mampu. Kalau kau tak mampu, kau lupakan je lah. Datang balik, tanya bila kau ada duit, okay? Bye-bye. Oda pun jawab, damn it. Nampaknya aku akan give up. Tapi satu hari nanti, aku akan usaha lagi. Aku akan dapat ukuran dia.
Sabar ya anak muda, aku janji. And then yang seterusnya, yang terakhir dekat volume 4 ni, aku rasa menarik untuk share korang. Ada berapa banyak devil fruit and berapa jeniskah dia? Memandangkan ni soalan yang lama dulu. Of course lah, masa tu tak tahu kan, tapi sekarang kita dah tahulah kan. Cuma yang menarik yang jawapan Oda kat sini, dia cakap kalau anda nak tahu, teruskan membaca manga saya. So ada berapa kesemuanya? So daripada ura-ura yang didengar, ada lebih daripada 100. Tetapi kebanyakan yang ada special ability ni adalah dekat that place. Mungkin kat sini dia merujuk kepada Grand Line, New World, aku pun tak sure lah. Tapi menarik lah ayat dia tu, that place. Atau mungkin ada satu tempat kawasan asal usul munculnya devil fruit ni kan. Dia tak tahu. Benda tu masih misteri lah. Okay, aku baru je habis check SBS dekat volume 5, tapi tak ada apa yang menarik. So aku akan skip ke SBS volume 6. So kat sini ada satu soalan yang best. Bila seorang artis lukis chapter 10 contohnya, chapter berapa yang tengah print sekarang ni dekat Weekly Jump? Ni untuk waktu tu lah okay guys. So waktu tu dia cakap isu 46 dah pun terjual kat luar yang mempunyai chapter 60. Tapi pada masa sekarang, pada waktu tu dia cakap dia dah siap pun draft untuk chapter 63. So chapter yang dia buat tu akan keluar 3 minggu kemudian after dia siap. Aku tak sure kalau kita boleh samakan dengan situasi yang sekarang, tapi kalau kita nak guna konsep yang sama ni, so basically chapter 992 yang kita tengah baca sekarang, so Oda kemungkinan besar dah siap pun rangka untuk chapter 996. Tapi mungkin dia tak lukis yang dah siap lah, mungkin draft biasa je. Sebab yelah, lukis siap pun bahaya kat guys, nanti dah leak kan, akan tersebar dan sebagainya. So tapi aku yakin yang pastinya Oda mesti dah prepare awal-awal lah, chapter by chapter. Sebab takkanlah dia macam okay, minggu depan nak keluar chapter 1000 contohnya, dia baru nak lukis sekarang. Aku tak rasa macam tu, mesti dah lukis awal. Chapter 47 page 66. Kenapa Luffy dan Zoro tak guna nama Monkey ataupun Roronoa? Adakah itu nama family dia dalam Japanese way? And Oda pun jawab, yes, betul. Itu adalah nama family diorang, kemudian nama personal. Sebab itulah kita panggil Luffy, kita panggil Zoro. At least kita dah tahu nama family Luffy tu Monkey kan. Tapi since Oda juga confirmkan yang nama family Zoro ni Roronoa, adakah kita dah boleh lupakan teori yang nama sebenar Zoro ni adalah Shimotsuki Zoro? Aku tak pastilah. Okay, so masih dekat chapter 47 page 66. Bila baca One Piece, ada satu karakter misterius yang keluar masa ke semasa. So contohnya dekat One Piece volume 5 page 182, dekat third panel yang ketiga, dia cakap sini ada seorang yang pelik dekat belakang. Siapa dia? Dia teringin nak tahu. And Oda jawab nama dia Pandaman. So kat sinilah bermulanya permainan pembaca-pembaca One Piece mencari Pandaman. Pandaman ni menarik guys, sebab dia macam easter egg dalam cerita One Piece lah. Dia muncul kat mana-mana, even sampai kat Wano sekarang ni pun Pandaman ni masih ada. Okay guys, nampaknya soalan yang tadi orang tanya tu kembali, iaitu pasal pinggang Nami. So ada orang tanya Oda, masa soalan pasal pinggang Nami tu keluar, Oda janji nak bagi tahu. So bila nak bagi tahu? So Oda pun jawab yes. Dia cakap dia ada kawan untuk tolong jawabkan persoalan ni. Dia cakap dia ada kawan weird chef. Agaknya masa ni Sanji dah diperkenalkan lah dalam manga. So Sanji lah yang akan tolong ukur. So Sanji pergi ukur and dia dapat ukuran dia B86, W57, H86. Tapi malangnya Sanji kena ketuk dengan Nami. Dan Nami cakap tak ada masalah, ada setuju dengan ukuran pinggang dia. Lepas tu dia caw. And then Oda pun reply, wah damn, dia punya dompet dah hilang. Dah kena curi dengan Nami. Nami kan mencuri kan. Aduh, menarik Oda, cara dia jawab tu best. Kat sini ada satu soalan lagi best, tapi aku rasa aku tak nak cover semua. Aku just nak share dengan korang lah, kalau untuk yang belum tahu. Kat sini ada orang tanya pasal satu lukisan ni yang dilukis oleh Oda, and Oda cakap dia tolong, yes, dia ada tolong kawan dia untuk lukis benda ni. Tapi just nak share kat sini, dia dengan beberapa mangaka yang lain pernah jadi assistant untuk buat cerita Rurouni Kenshin dulu. Samurai X tu je lah, nak bagi tahu korang yang dulu Oda pernah jadi pembantu untuk buat manga Samurai X ni. Tu je. Okay, now kita dah masuk ke SBS volume 7. Okay, so ni ada satu yang menarik juga. Chapter 55 page 46, ada orang tanya Oda berapa assistant yang dia ada and apa dia orang buat. Okay, ni untuk waktu tu guys, tak mestinya sama untuk zaman sekarang, mungkin dah berubah. So waktu tu Oda cakap dia ada 4. So kebanyakannya pembantu ni akan tolong cover untuk buat background lukisan dia lah. And then diorang stay dekat rumah Oda, and diorang stay kat situ untuk 3 hari 2 malam selama seminggu. Tapi secara jujurnya Oda cakap Oda sangat berterima kasih lah pada diorang, sebab tanpa diorang chapter ni takkan siap. Apapun Oda rasa macam kelakar lah bila diorang semua kena bekerja kat rumah dia kan. Tapi Oda cakap benda tu fine. Kita nak kena tengok apa situasi dia sekarang. Tapi aku tak nak research lah, aku tak nak kaji, sebab mungkin masa kita
kita go through SBS ni, mungkin ada orang akan tanya soalan ni lagi sekali kan. So aku just nak relax je and tunggu benda ni surprise aku. Ada pembaca ni okay, ni kelakar guys. Ada pembaca ni cakap, Oda Sensei, aku terfikir satu pergerakan yang menarik. So Luffy dia panjangkan tangan dia, Zoro potong tangan dia, and then tangan tu akan pergi terbang. Serangan apa benda tu ni? Tapi dia cakap yes, tapi serangan ni hanya boleh guna 2 kali. Oda pun jawab wow. Lah benda ni macam menarik kan, sebab dia getah kan. So bila kau macam peregang dia kan, tarik situ, lepas tu bila kau lepas, benda tu akan macam jadi elastik lah kan. Tapi 2 kali je boleh guna guys. Okay, now kita dah masuk SBS volume 8 ya guys. Okay, dekat chapter 64 page 44 ada seorang pembaca tanya soalan bodoh. Dia tanya Oda, memandangkan Luffy ni adalah seorang manusia getah, adakah ini bermaksud dia punya tutut boleh tarik panjang lah, boleh regang kan? Oda pun jawab yes, boleh. Memang dia punya tutut tu boleh tarik panjang. Apa benda tu soalan? Okay, ni ada satu yang best lah. Ini menarik sikit. Dekat chapter 65 page 64. Okay, dalam One Piece, karakter apa yang mempunyai IQ yang paling tinggi dan IQ yang paling rendah? Oda pun jawab, untuk buat masa ni, okay, ni buat masa ni tu kita kena faham yang untuk waktu tu lah kan. Sekarang ni mungkin berbeza sedikit lah, tapi untuk waktu tu Oda terangkan kat sini. Okay, so karakter yang mempunyai IQ yang paling tinggi adalah Shanks First Mate, iaitu Ben Beckman. And then Oda cakap selepas Ben Beckman, Oda cakap Captain Kuro akan menjadi orang yang terpandai seterusnya, IQ yang tinggi, dan diikuti dengan Nami. So 3 orang ni lah yang di cover. Untuk lowest IQ, Oda tak boleh nak decide sebab dia cakap semua kebanyakannya bodoh. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan situasi sekarang, mungkin susah sikit lah sebab ramai karakter bijak yang dah keluar kan. Kita tengok contohnya macam Vegapunk lah. Okay, dekat chapter 66 page 84 ada orang tanya Oda, dia tak faham macam mana sistem marine ni. Oda pun adalah explain kat sini macam mana rupa dia. Aku akan letak gambar ni dekat video, and aku rasa kalau korang faham pun korang boleh check video-video lama aku pun, aku pernah explain pasal marine. Tapi secara ringkas ni korang boleh tengok gambar rajah ni lah, sebab gambar rajah ni memang jelas daripada Oda, and aku rasa kat situ pun dah senang faham lah. Dekat chapter 69 page 146 ada orang buat lagu guys untuk Luffy. Yang Oda reply, "Yay, get out of here." Aku tak tahu maksud dia Oda suka ataupun Oda tak suka. Oh, ini best guys, ini best. Dekat chapter 70 page 168, masih dalam volume 8. Okay, nama monkey di Luffy kan. So apa itu D? D ni untuk apa? Dia tertanya. Sorry lah bro, kita orang pun sampai sekarang ni dah 10 tahun kemudian pun masih tak dapat jawapan dia. Kita orang semua pun masih tanya apa itu D kan, apa maksud dia. So kat sini Oda cakap dia tak boleh nak jawab soalan tu buat masa ni. Please baca je D tu macam tak ada apa-apa for now. Okay, kat sini memang dah jelas lah yang Oda sebenarnya memang dah plan something lah untuk orang yang ada nama D ni. Maksudnya dia bukan tambah-tambah yang D ni for something ke apa kan. Memang daripada awal dia dah plan lah yang orang yang ada nama D ni memang special ataupun ada maksud yang sebaliknya lah kan. Cuma sampai sekarang Oda tak cerita itu. Pastilah kita terus menunggu. Okay, itu dia untuk volume 8. Now kita dah pergi ke SBS volume 9. Terlampau banyak sangat soalan-soalan yang mengarut yang aku terpaksa skip. Dia tak adalah mengarut mana, dia best lah, humor lah, tapi tak penting sangat lah untuk nak kita bercerita pasal benda tu. Okay, at last kita jumpa satu yang menarik. So ada orang tanya macam mana pistol dalam dunia One Piece ni, dia tak nampak macam Matchlock. So Matchlock ni guys, dia antara pistol yang terawal tercipta dulu lah, tak silap aku. Betul tak? Mari kita check. The first mechanism invented to facilitate the firing of ni yang kita boleh katakan macam pistol zaman dulu lah. So kat sini dia ada gambar rajah. Oda cakap benda ni dia namakan benda ni sebagai flintlock pistol. Oda cakap kita boleh fikir benda ni adalah one step better daripada matchlock yang biasa lah. Aku akan letak gambar dia kat sini, so korang boleh pause dan tengok lah, baca apa yang Oda tulis. Okay, ni ada satu yang menarik dekat chapter 76 page 106. Kenapa Red Leg Zeph makan kaki kanan dia sendiri? Bukankah kekuatan dia dekat kaki kanan dia? So kenapa dia tak makan yang kiri? Oda pun jawab, wrong. Kekuatan utama kaki dia datang daripada kaki yang support kita. Oda cakap contohnya kalau kita nak sepak bola menggunakan kaki kanan, apa akan terjadi kalau kita ada kaki kiri? Kita tak boleh nak sepak dia kan? So dia cakap pergilah tanya kawan kau yang main bola. So kaki yang menyepak ni dia sangat-sangat bergantung kepada kaki yang support kita punya berat. Kepada yang main bola, adakah korang nak bercakap something pasal point ni? Ya, untuk yang tengok anime mungkin korang akan keliru sikit. Yes, dalam manga Zeph
makan kaki dia sendiri guys. Dalam anime yes dia hilang kaki dia masa dia nak selamatkan Sanji tu kan. Dekat manga tak guys, dia makan kaki dia masa dia kebulur kelaparan tu. Okay, now kita dah dekat SBS yang terakhir untuk video kali ni, SBS volume 10. Ni lapar tu, aku tak makan lagi. Macam biasa banyak soalan yang mengarut, tapi aku rasa adil jugalah sebab dia orang nak tanya soalan yang serius pun tak boleh juga, sebab aku tak rasa Oda akan jawab pun. So dia orang pun macam main-main je lah dengan Oda. Aku rasa asalkan Oda reply soalan dia orang tu pun dia orang dah cukup dah, happy dah. Chapter 87 page 128. Ada seorang lagi nak buat move yang pelik untuk Luffy. So dia cakap Luffy besarkan mulut dia, lepas tu makan dia punya enemy, lepas tu dia pergi toilet and then keluarkan berak macam poop macam tu kan. Dia cakap how's that? It's good right? A good idea. Otak dia Oda just reply no it's not. Apa benda tu suggestion dia. Okay guys, memandangkan dah habis lah. Aku akan share dengan korang question yang terakhir lah. Kat sini ada orang cakap, saya ada satu soalan Oda, dekat hidung Usopp ada tulang tak? Sebab dia cakap dia dah nampak benda tu bengkok banyak kali. Oda pun jawab, saya tak pernah nampak pun, mana mungkin hidung dia boleh bengkok. Mengarut. Wah, betul lah dia bengkok. SBS is over. Imagine dekat tengkorak Usopp, kat sini ada hidung macam tulang. So itulah dia guys, SBS yang kita dah cover daripada volume 4 sampai volume 10. Ada banyak yang menarik, ada banyak juga yang tak menarik. So untuk next aku akan teruskan dengan SBS volume 11 maybe sampai 15, dan harap-harap kita dapat banyak lah poin-poin yang menarik dalam tu. So that's it guys, aku harap korang enjoy and thank you guys for watching. Macam biasa, kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe channel ni. Korang-korang berminat, aku akan cuba upload konten-konten yang menarik, and aku harap korang boleh terus support, and jangan lupa tekan bell notification untuk tak miss video aku guys. And aku nak ucap terima kasih sangat-sangat kepada yang laju menonton kan, yang komen first semua tu. Aku amat terima kasih dengan korang, walaupun agak tak tentu video yang aku upload, and tapi aku harap korang akan terus support and enjoy video ni. Terima kasih guys. I see you guys next time. Okay, Assalamualaikum.